Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, nikmat, rahmat, peluang yang Allah Taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam suasana kebaikan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kamu, wahai Muhammad, Tuhan kamu mencipta. Antara sifat yang dominan bagi Tuhan, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat mencipta. Dan daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memilih. Ya, ada Allah Taala pilih tempat-tempat atas muka bumi ini. Ada tempat-tempat yang cantik, yang hebat, yang indah. Ada tempat-tempat yang tak cantik, tapi Allah Taala angkat darjat dan kemuliaannya, seperti Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau nak cari kecantikan, nak cari air terjun ke, nak cari benda-benda yang hijau dan menarik, memang tak jumpalah dekat Mekah dengan Madinah. Tetapi Allah Ta'ala angkat kedudukan Makkah dan Al-Madinah, di mana ibadah kita di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Madinah Al-Munawwarah digandakan pahalanya. Okay, dan begitu juga manusia-manusia, seperti mana Allah Ta'ala pilih tempat-tempat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memilih manusia-manusia. Ada manusia dengan kedudukan dan maqam masing-masing. Ada orang jadi nabi, ada orang jadi raja, ada orang jadi talibul ilmi, ada orang jadi rakyat biasa. Okay, maka semua ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita, mudahkan kita untuk berada di sini, juga ia pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana caranya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini kita akan menyambung bicara kita dengan surah yang baru, iaitu surah Taha. Okey. Baik, surah Taha. Okay, kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya datangkan Al-Quran dengan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang sempurna, gabungan-gabungan ayat yang sempurna, tetapi susun atur di dalam Al-Quran juga adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua orang boleh tulis Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua orang datang menghafal Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab dia perlukan kepada kemahiran. Bila mana turun Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bacakan kepada para sahabat. Okay, lalu apabila Nabi baca pada para sahabat pun hafal. Okay, para sahabat pun menulis. Okay, tetapi kemudiannya Nabi SAW akan kata, letak ayat ini dalam surah sekian-sekian. Letak ayat ini selepas ayat ini. Okay, lalu bukan semua orang ada kemahiran untuk istihdar, untuk bawa datang dekat mana ayat yang Nabi SAW sebut, dekat mana surah yang Nabi SAW nyatakan. Kalau kita sekarang ni, Quran depan mata kita, nak cari pun susah. Nak cari, sebut nama surah Ghafir kat mana? Mula. Walaupun 114 je nama surah pun kadang-kadang terlepas. Cari-cari terlepas nama. Okay? Bayangkan sahabat radhiyallahu taala anhum yang penulisan mereka merata-rata. Ada orang yang menulis atas kulit binatang, ada orang menulis atas pelepah-pelepah kurma. Lalu penulisan yang mutaba'thirah. Mutaba'thirah ni apa? Yang ada sini, ada kat sana. Lalu susah bagi para sahabat nak himpunkan, nak letak ayat Quran ni kat selepas ayat ni. Tidak ada susunan pada ayat Al-Quran. Lalu itu dari segi penulisan, dan ia lebih mudah berbanding dengan hafalan. Sahabat yang menghafal, dia dah hafal semua, tiba-tiba nak kena masukkan ayat kat tengah-tengah. Kan? Senang ke susah? Susah. Lalu memerlukan orang yang ada kemahiran. Okay, sebab tu ada sahabat-sahabat yang Nabi SAW suruh mereka hafal.
ada sahabat-sahabat yang Nabi SAW suruh mereka tulis. Okey. Lalu kita sebutkan bahawa tertib di dalam Al-Quran ini pada perkataannya, pada ayatnya, pada surahnya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan wahyu, nescaya Nabi akan biarkan dia, letaklah kat mana-mana, ataupun macam mana ayat tu turun, macam itulah kamu susun ayat Al-Quran. Tapi bila Nabi SAW sebut, letak ayat ni dalam surah ni, letak ayat ni dekat sini, bermakna susunan Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita kata apabila ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka secara adabnya apabila kita membaca Al-Quran, bacalah ikut susunan. Okey, jangan baca ayat ni mula macam solat, contohnya kita solat. Rakaat pertama kita baca qul a'udzu birabbin nas. Habislah, lepas tu dah tak ada surah dah. Nak pergi ke mana? Patah balik ke belakang. Okay, lalu walaupun tak ada masalah. Sebab bila nak baca dalam solat, surah selepas Al-Fatihah ni, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Selepas baca Al-Fatihah ni, Nabi SAW kata, bacalah apa-apa ayat yang mudah untuk kamu untuk baca. Okay, so itu asalnya. Cari ayat-ayat yang kita dah hafal, yang mudah untuk kita baca. Okay, macam mana sampai kat sini? Dah dia punya jalan cerita dia dah lari dah. Macam mana sampai tak tahulah. Okey, tak apa. Macam dapat tumaqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Dia bila masuk idea banyak sangat, dia dah tak teratur lah. Okey, tak apa. Susunan Al-Quranul Karim adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adabnya untuk kita baca Al-Quran, baca ikut susunan. Okay, jangan baca, boleh baca, nak baca An-Nas kemudian patah balik masuk Al-Baqarah ke, masuk Ali Imran ke. Tapi yang terbaik adalah baca Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Yang lebih baik adalah apa ayat kita baca pada rakaat pertama, kita sambung dengan sambungannya pada rakaat yang kedua. Okay, itu ta'adduban, salah satu adab kita dengan Al-Quranul Karim, kerana susunan ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lalu surah Taha, Allah Subhanahu wa taala datangkan surah Taha selepas daripada surah Maryam. Okey, lalu apa kaitan ataupun apa simbolik yang Allah Subhanahu wa taala, isyarat yang Allah taala nak sampaikan bila mana Allah taala datangkan surah Taha selepas daripada surah Maryam? Lalu para mufassir cuba untuk letakkan kaitan, munasabah. Okey, apa kaitan surah Taha dengan surah Maryam? Maka mereka menemui beberapa kaitan. Okey, yang pertama kaitannya adalah surah Taha, surah Maryam, dia menceritakan tentang sifat-sifat. Antara benda yang diceritakan adalah sifat ataupun perangai orang-orang bila Al-Quran datang. Datang Al-Quran, maka manusia ni ada sifat ataupun perangai manusia terhadap Al-Quran. Okey. Terhadap Al-Quran ataupun secara umumnya terhadap syariat Nabi SAW. Kita cerita ada orang yang mengingkari Al-Quran 100%. Mereka kata Al-Quran ini adalah daripada karangan Nabi SAW. Ada orang yang mengingkari intipati Al-Quran, mengingkari hari kebangkitan. Ini dalam surah Maryam. Okay, dalam surah Maryam diceritakan sifat-sifat manusia terhadap Al-Quran. Lalu bila diceritakan sifat-sifat manusia, terutamanya orang-orang yang engkar kepada isi kandungan Al-Quran, maka memerlukan kepada kita untuk buat apa? Untuk betulkan kefahaman ni. Okay, ataupun benda yang kita sebut sebagai dakwah. Okay, dan dakwah ni bukan benda yang mudah, sebab bila diceritakan afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada, kita berhadapan dengan orang-orang yang hebat serba-serbi, dari segi ekonominya hebat, dari segi ketenteraannya hebat, dari segi pengaruhnya hebat. So kadang-kadang kita down, lemah. Okay, so Allah Subhanahu wa taala datangkan surah Taha menceritakan tentang pendakwah. Okay, dan sokongan Allah Ta'ala terhadap pendakwah. Okey. Pada mereka. Okey. Boleh tulisan buruk, tak apa boleh nampak Nampak tak? Tak nampak? Kecil. Allahu Akbar. Macam mana kita nak besarkan dia? Tulis besar-besar.
Okey, tapi tak apa, ambil dulu yang ni. Okey. Sifat manusia terhadap Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Maryam. Kemudian dalam surah Taha Allah Ta'ala nakkan kita. Bila Allah Ta'ala tutup surah Maryam dengan Al-Quran, ni salah satu lagi kaitan antara surah Maryam dengan surah Taha. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila tutup surah Maryam dengan fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Allah Taala kata bila Allah Taala dah cerita tentang perangai-perangai manusia ni, orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata dia punya penyelesaian dia adalah berikan kepada mereka Al-Quran. Bacakan kepada mereka Al-Quran. Ceritakan kepada mereka Al-Quran. Okey, lalu bila nak cerita tentang Al-Quran, maka perlukan orang yang mengajak manusia kepada Al-Quran. Okey, maka itulah pendakwah-pendakwah. Okey. Dan bila nak buat kerja dakwah ni, dan contoh terbaik kita dalam berdakwah ni adalah Nabi SAW. Dan bila kita tengok Nabi SAW pun bukan semua kerja dakwah Nabi happy belaka. Nabi pergi Taif, Nabi dapat apa? Dapat anugerah ke, doktor kehormat ke apa, tak ada kan. Nabi SAW dibaring batu, diberi cacian, duduk dekat Mekah dengan orang-orang yang kenal Nabi SAW, dengan orang yang bagi gelaran Al-Amin kepada Nabi SAW. Pun Nabi berhadapan dengan cacian-cacian. Kita cerita tentang An-Nadhr ibn Al-Harith, cerita tentang Abu Jahal, Uqbah ibn Abi Mu'id, cerita tentang macam mana orang-orang ni, Umayyah bin Khalaf. Okay? Ada orang yang guna kalam dia. Allah Ta'ala bagi dia tafawuh. Tafawuh ni kefasihan dalam berkata-kata. Kehebatan. Bila dia buat ayat, dia boleh buat ayat berbunga-bunga. Okay? Yang orang kalau Joe Biden dengar, dia boleh masuk Islam. Punya hebat ayat-ayat yang mereka buat ni. Okay? Tapi mereka gunakan untuk serang Nabi SAW. Okay? Lalu pendakwah-pendakwah ni terpaksa berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datangkan surah Taha. Allah Taala cerita tentang pendakwah-pendakwah ini dan apa sokongan-sokongan Allah Subhanahu Wa Taala pada para pendakwah ini. Okey, itu antara kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua, apabila kita tengok dalam surah Maryam, antara benda yang Allah Taala datangkan dalam surah Maryam ni adalah cerita-cerita tentang nabi dan rasul. Betul tak? Allah Ta'ala cerita tentang Maryam. Ini bukan Nabi lah, tapi Allah Ta'ala cerita tentang Maryam. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Zakaria. Antara benda pertama Allah Ta'ala cerita Nabi Yahya. Okay, dan Nabi-Nabi ni, semua Nabi-Nabi ni hebat. Ada ujian masing-masing. Okay. Cuma ada dua orang Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surah Maryam, yang Allah Ta'ala tak sentuh tentang kehidupan hidup mereka. Nabi Ismail Allah Ta'ala sentuh. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Allah Taala sentuh tentang kehidupan mereka. Tetapi ada dua nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan secara mururul kiram. Allah Taala sebut je. Okey, salah satu nabi ni, dan nabi ni hebat. Nabi Allah Musa alaihi salam. Okey. So dalam surah Maryam Allah Taala datangkan kisah ataupun sebut tentang Nabi Musa. Allah tak besar juga. Nabi Musa alaihi salam. Okey. Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala kata wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Allah Taala sebut tu je. Allah Taala kata ada nabi nama Nabi Musa. Allah Taala panggil dia, jumpa Allah Taala dekat Sinai, dekat Tur, dan kemudian Allah Taala bagi dia Nabi Harun alaihissalam. Okay. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Tapi kita ambil Nabi Musa lah, nabi yang lebih besar, dia punya cerita dia. Okay. Namun tak diceritakan dalam surah Maryam. Begitu juga ada satu lagi nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Okay, ada Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa ni salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Okay, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Okay, Nabi Adam alaihissalam, lagilah Abul Bashar. Okay, kita ni semua datang daripada Adam alaihissalam. Tapi Adam tak diceritakan, melainkan Allah Ta'ala bagi tahu bahawa para Nabi ni semua datang daripada zuriat Nabi Adam alaihissalam. Sudah tentu kita nak kenal siapa dia Adam alaihissalam.
apa cerita yang berlaku dalam kehidupan dia. Maka datang surah Taha, Allah Ta'ala bawa dua cerita ni. Okay, Allah Ta'ala detailkan cerita tentang Nabi Musa AS. Daripada kelahiran Nabi Musa AS, apa yang berlaku, dia bertemu dengan Fir'aun, okay, dia bertemu dengan kaum dia yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa AS, dan begitu juga tentang Nabi Adam AS. Penciptaan Hawa, apa yang berlaku kepada mereka, macam mana digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis, okay, sampaikan mereka keluar daripada syurga Allah Ta'ala. Semuanya diceritakan dalam surah Taha. Okey. Dan itu antara kaitan, dan ada banyak lagi kalau kita nak cari kaitan-kaitan dalam antara surah Maryam dengan surah Taha. Okey, cerita tentang macam mana serangan-serangan bentuk serangan-serangan orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Okey, ya Allah Taala sebutkan dalam surah Maryam, dan kemudian Allah Taala sambung lagi dalam surah Taha. Okay, bila Allah Ta'ala cerita ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, nanti kita tengok kenapa turunnya ayat ni. Walaupun sebab nuzul ayat ni dia tak ada riwayat yang sahihah, tetapi daripada penceritaan ni ataupun daripada kisah yang diriwayatkan berkenaan dengan ayat ni, kita tahu dia adalah sambungan daripada celaan-celaan ataupun serangan-serangan orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Okey, baik. Itu kaitan surah Maryam dengan surah Taha. Okey. Adapun surah Taha, maka nama surah ini dinamakan dengan Taha. Okey, lalu apa makna Taha? Okey. Boleh padam Tak nampak pun, tapi padamlah. Allahu Akbar. Itulah pen marker dah besar, kita pula tulis kecil. Okey. So Taha. Boleh nampak? Boleh? Tak nampak lagi, tak tahulah. Okey. Okey, Taha. Okey, ada dua pandangan ahli ilmu berkenaan dengan Taha. Satu, mereka mengatakan Taha ni adalah Al-Hija. Minta maaf tulisan saya, Allahu Akbar. Nantilah kita belajar khat sikit. Okey, Al-Hija. Al-Hija apa dia? Al-Hija adalah huruf hijaiyah. Okay, di mana kita cerita sebelum ni, bila kita cerita tentang Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Okay, bila cerita tentang Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, maka kita dapati bahawa para ulama kata Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad adalah huruf hija ataupun huruf muqatta'ah. Okay, pernah dengar muqatta'ah? Okay, ingat lagi tak? Ya. Nak buat exam ke? Tak. Al-Hija, muqatta'ah dan fawatihus suwar. Okay, ini semua tergolong dalam kumpulan yang sama. Okay, Al-Hija. Okay. Huruf hija maksudnya huruf hijaiyah. Okay, kenapa dinamakan huruf hijaiyah? Dan apa sebab Allah Ta'ala datangkan huruf-huruf hijaiyah ni dalam 29 surah di dalam Al-Quran? Sebab nak bagi tahu pada orang kafir Quraisy, wahai orang kafir, kamu yang ingkar, kamu yang tertanya-tanya tentang isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran ini terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab. Tak ada bahasa lain dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini turun dengan lisan Arab yang jelas dan nyata. Tak ada bahasa lain. Walaupun kadang-kadang ada orang persoalkan. Ada orang persoalkan kemasukan perkataan-perkataan yang bukan Arab dalam Al-Quran. Baca contoh Ibrahim, Jibril. Ini semua nama bukan nama-nama Arab. Okey, tetapi kita katakan bahawa sesuatu bahasa tu, macam contoh Ibrahim, Ismail, okey, maka dia dah jadi bahasa Arab bila dah diguna pakai. Okey, mungkin 1000 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW orang tak tahu Ibrahim tu bahasa Arab. Okey, tapi pada zaman Nabi SAW bila sebut nama Ibrahim, orang dah tahu dah ini bahasa Arab. Okay, maka bila disebutkan dalam Al-Quran, bermakna perkataan tersebut adalah perkataan Arab. Okay? Dan kemudiannya, kalaulah kita kata kalau nak terima pandangan adanya bahasa selain bahasa Arab di dalam Al-Quran, okay, maka benda-benda yang nadir, yang jarang-jarang ada. Kalau buka Al-Quran ni, berapa banyak perkataan dalam Al-Quran? Saya pun tak sempat nak kira. Ada orang dah tolong kira dah, tapi kita pun tak sempat nak tengok yang tu. Okay. So, berapa banyak perkataan dalam Al-Quran? Okay, dalam ratusan ribu ataupun puluhan ribu perkataan yang ada dalam Al-Quran. Okay, maka berapa banyak je perkataan yang bukan Arab?
Okey, so benda-benda yang bukan Arab ni kalau kita nak terima pun kita kata ia adalah nadir, jarang-jarang berlaku. Okey, dan benda jarang ni dia ada kaedah dalam bahasa Arab, an-nadir kal ma'dum. Benda yang jarang-jarang ni kita pandang sebelah mata je lah. So seolah-olah dia tidak berlaku. Dia isolated cases. Kan? Nak cakap bahasa Inggeris juga. Okey. So al-hijab. Okay, dan dinamakan pula huruf al-muqatta'ah kerana bila kita nak sebut huruf-huruf ini, kita kena sebut dengan satu persatu. Okey. Nak sebut benda ni, sebut ta, sebut ha. Dia tak boleh tah. Okey. Walaupun lepas ni kita akan tengok. Ada dalam bahasa Arab perkataan tah. Okey. Fawatihus suwar dinamakan fawatihus suwar kerana dia memulakan beberapa surah di dalam Al-Quran. Okay, itu pandangan yang pertama, bahawa Taha ni adalah huruf hijab, huruf muqatta'ah, fawatihus suwar. Okay, yang tidak diketahui makna dia. Huruf dalam bahasa Arab tak ada orang tahu makna dia. Alif apa maksud dia? Nama orang kan, kenal lah alif nama orang. Tapi kalau ba apa maksud dia? Tak ada maksud, orang tak tahu maksud dia. Okay. Lalu kalau ada soalan yang ditanyakan pada kita, macam mana Allah Ta'ala boleh datangkan Al-Quran yang jadi petunjuk dan panduan kepada manusia, tapi ada ayat yang tak tahu maksud dia. Okay. So walaupun ayat ni kita tak tahu maksud dia, tetapi kita tahu tujuan Allah Ta'ala bawa datang ayat-ayat seperti ini. Hamim, Alif, Lam, Mim. Okay. Pertama nak bagi tahu pada kita bahawa Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sebab apa yang membezakan kepada kita Alif, Lam, Mim? Ejaan yang sama. Mana nak tulis? Alif, Lam, Mim. Okey, ada kalau katalah kita tak nampak baris kan, tak ada baris. Okey, mana tempat kita nak baca alif lam mim, mana tempat kita nak baca alam. Kalau tulisan kan, tulisan semata-mata tulisan tanpa ada baris. Okay, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam nashrah. Kenapa tak baca alif lam mim nashrah laka sadrak? Okey, saya nak bagi tahu bahawa benda ni datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan huruf-huruf ni dengan huruf-huruf. Sebab apa? Sebab orang kafir kata Nabi SAW bawa Al-Quran ni, penceritaan yang cantik, hebat ni semua, Nabi SAW bawa dengan bantuan orang-orang Yahudi dengan Nasrani, ahli kitab. Okey, wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. So orang-orang Yahudi dengan Nasrani cerita, Nabi tulis. Okey, Nabi tulis, Nabi ambil, Nabi hafal daripada mereka. Lalu Allah Taala kata kalau betul daripada Nabi SAW dan Nabi itu manusia. Okey, so tak payah cerita tentang ayat. Jangan cerita tentang perkataan. Bagi gabungan huruf-huruf yang boleh bunyi cantik macam ni. Okey, cabaran Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang kafir Quraisy. Okey, so walaupun kita tak tahu makna huruf hijab ni, tetapi kita tahu fungsi dia. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Okey. Namun di sana ada satu pandangan lain. Okey, di mana pandangan lain mengatakan bahawa Taha ini adalah kalimah. Okey. Satu kalimah, iaitu kalimah ni benda yang mafhumah. Benda yang difahami. Bila orang sebut, orang faham. Okey, kalau kita kata saya, faham tak? Faham tak? Kalau saya, tak faham. Lalu saya bukan kalimah. Okay, kalimah ni mesti benda yang difahami. Okay, diketahui maksud dia. Okay, lalu sebahagian daripada para mufassir mengatakan Taha adalah kalimah. Perkataan yang difahami maksudnya. Mana datang? Daripada satu kabilah Arab nama dia Uqqa. Cari, pusing, keliling Arab jumpalah satu kabilah yang nama dia Uqqa. Okay, kenapa kita cari juga walaupun kabilah ni terpencil? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas dan nyata. Maksudnya ia mesti merangkumi semua kabilah-kabilah Arab yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Okey, kabilah apa? Quraisy. Selagi mana mereka ni dalam Quraisy, maka selagi itulah kita kena cari kabilah-kabilah ni. Ada kabilah Quraisy yang duduk dekat tengah-tengah Makkah Al-Mukarramah. Ada kabilah Quraisy yang duduk dekat kawasan pergunungan, kawasan bukit-bukit, ataupun dekat outskirt Mekah, luar sikit daripada Mekah. Maka kena tahu bahasa kabilah-kabilah ini. Sebab apa? Al-Quran turun dengan lughatu Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Dan bahkan Nabi SAW sebut bahawa Al-Quran ini turun ala sab'ati ahruf, dengan 7 bentuk penurunan.
Okay, yang mana 7 bentuk ni merangkumi semua bahasa, budaya, semua yang berkaitan dengan Arab. Okay. So bila ada walaupun kabilah yang terpencil, maka kita kena ambil kira bila mana kita nak tahu makna perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Okay. Lalu kabilah Uq ni dia kata apa? Taha ni. Taha dalam kabilah mereka datang dengan makna ya rajul, wahai lelaki. Okay, wahai lelaki, ataupun sebahagian daripada kabilah Uq pula panggil Taha ni ya habibi. Ya habibi, nak bahasa moden lah. Ya habibi. Macam contoh kalau kita pergi Arab Saudi, dia nak panggil kita dengan bahasa kasih sayang. Dia panggil apa? Baby. Bukan. Dia panggil dengan nama Muhammad. Perasan tak? Ya Muhammad, ya Muhammad. Itu panggilan kasih sayang dia. Kalau dia tak sayang pada kita, dia panggil apa? Ya Haji, ya Haji. Itu dia tak sayang pada kita. Okay? Kalau dia panggil ya Muhammad, maksudnya dia suka dengan kita. Okay? So itu bahasa dekat Arab Saudi, Arab juga. Okay, kalau kita pergi Syam, Syria, Lebanon, Palestin, bila dia nak panggil kita dengan panggilan kasih sayang, dia panggil apa? Tak pernah sampai lagi. Orang dia ada sini, boleh ni. Okay, dia panggil dengan ya Hamudah. Hamudah. Okay, benda yang sama. Okay, Muhammad dengan Hamudah semua datang daripada Hamim Dal. Okay, semua bentuk yang berbeza. Okay, so macam tu kabilah-kabilah Arab. Okay, perkataan-perkataan kita kena tahu. Okay, orang Arab ni cakap macam mana, orang ni cakap macam mana. Okay, sebab tambah lagi apabila berkaitan dengan Al-Quran. So, kena tahu makna-makna dia. Sebab tu, bila sampai dekat ayat وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Surah apa tu? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ. Surah apa? Al-Waqi'ah. Okay. Al-Waqi'ah. Allah Ta'ala kata وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Okay. Lalu, apa maksud dia? وَتَجْعَلُونَ. Kamu jadikan rizqakum. Kalau kita bagi makna rizq dengan makna rezeki kamu. Okay. Kamu jadikan rezeki kamu dengan kamu berdusta. Kita faham tak? Tak faham kan makna dia? Apa maksudnya? Tapi bila dalam sebahagian kabilah Arab, okay, nama dia Az-Shanau'ah. Okay, kabilah Az-Shanau'ah ni, makna rizq dalam bahasa mereka adalah syukrun. Okay, kamu jadikan kesyukuran yang sepatutnya kamu syukur pada Allah Ta'ala, tapi kamu jadikan kesyukuran kamu dengan kamu mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, dekat situ baru nampak ayat yang mustaqimah, ayat yang cantik. Okay, so sebahagian daripada orang Arab kata makna Taha adalah ya rajul, wahai lelaki. Okay, dan kalau kita ambil buku yang kita baca ni, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, dia pilih pandangan ini. Sebab dia datang daripada Arab. Namun, jumhur mufassir, dia pegang pada pandangan ini. So, dua-dua pandangan kita boleh pakai. Okay. Nak ambil makna Taha dengan makna huruf hijaiyah pun boleh. Nak ambil makna Taha dengan makna ya rajul pun boleh. Okay. So, itu Taha. Okay. Nama surah Taha ni dapat daripada mana? Okay, di mana kita cerita sebelum ni bahawa boleh padam? Boleh? Okay, nama surah Taha dapat daripada mana? Okay, sebab sebelum ni kita cerita bahawa nama-nama surah ni dia ada dua jenis. Satu, surah yang tauqifi. Satu lagi taufiqi. Ingat lagi ke? Kena buat exam ni, kena buat exam. Okay, okay. Tauqifi dengan taufiqi. Okey, apa dia? Okey, tauqifi daripada tauqif. Taufiqi daripada taufik. Okey. Taufik apa dia taufik? Taufik apa dia? Hidayah, panduan kan? Okey, maksudnya ia adalah ijtihad. Panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi isyarat. Tu taufiqi. Tauqif daripada waqaf, berhenti. Maksudnya kita tak ada pilihan melainkan untuk terima je. So akal kita kena stop kat situ. So sini adalah tauqifi ni kita kata apa? Benda yang ada riwayah daripada Nabi SAW. Okay, so nama surah dalam Al-Quran salah satu daripada dua. Sama ada dia tauqifi ataupun taufiqi. Okay, kalau taufiqi, maka kalau tauqifi, susah. Kalau tauqifi, maka sudah tentu kita kena cari adanya hadis-hadis daripada Nabi SAW ataupun sahabat menceritakan tentang
surah ini pada zaman Nabi SAW. Okay, kalau taufiqi ini biasa. Nama-nama surah yang tak ada hadis, tak ada riwayat daripada Nabi SAW, maka dia jadi ijtihad para sahabat. Kenapa kena letak? Bila tulis Al-Quran, sahabat-sahabat yang tulis Al-Quran pada zaman Uthman ibn Affan, berlaku penulisan semula Al-Quran dengan resam Uthmani, maka macam mana nak bezakan antara surah ni? Okay. Kalau pada zaman Nabi SAW, surah-surah ni dibezakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudiannya ada surah yang tak ada Bismillahirrahmanirrahim. So macam mana kita nak bezakan antara surah dengan surah? Maka diletakkan nama-nama surah pada surah yang tidak ada nama. Maka ia adalah ijtihad daripada para sahabat. Okay, dan kemudian datang selepas tu ada orang yang terima pakai ijtihad para sahabat, ada orang yang ubah nama. Okay, nama-nama ijtihadi ni, nama-nama yang para sahabat buat sendiri ni, ada orang nampak kata, oh ada nama lain yang lebih baik, yang lebih cantik. Okay, maka mereka pun tukar nama-nama lain. Pada nama-nama ijtihad, maka tidak ada masalah. Adapun pada nama-nama yang bersifat riwayat, okay, maka sebaiknya, walaupun kita boleh sebut surah Al-Baqarah kan, kalau nak namakan surah Al-Baqarah ni dengan nama surah lain ke, maka tak ada masalah. Tetapi adab kita, bila Nabi SAW dah bagi nama, elok tak kita tukar? Okay, sama juga macam kita bagi nama anak kita Ahmad. Okay, tiba-tiba orang panggil dia Dol. Tak ke marah kita? Nama anak-anak elok Fatimah, panggil Tim. Okay, so kita pun rasa tak selesa. Okay, so bayangkan kalau nama yang Nabi SAW dah bagi, dah namakan dia, tiba-tiba kita tukar dengan nama lain, walaupun boleh, okay, tetapi adabnya kita pegang dengan riwayat. So surah Taha adalah surah ijtihadi. Okay, nama surah Taha adalah ijtihad. Nama yang diambil berdasarkan dengan ayat pertama daripada surah ini. Walau bagaimanapun, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, okay, kita akan jumpa dengan, ni saya pun tak ingat riwayat tersebut. Okay, kita akan jumpa dengan riwayat-riwayat. Ada satu riwayat, bukan riwayat, ada satu riwayat yang masyhur, tersebar dalam kitab-kitab tafsir. Apa riwayat dia? Kita baca. Okay, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Okay, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi 'am. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat tuba li ummatin yanzilu hadha 'alayha wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadha. Okay. Dari satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membaca qara'a, innallaha ta'ala qara'a surat Taha wa Yasin. Dua surah Allah Taala telah baca surah ni qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi 'am. Sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, 1000 tahun sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, Allah Ta'ala dah baca surah ni. Okay, dan bacaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini didengari oleh para malaikat. Okay. Lalu malaikat ni bila dengar, falamma sami'at al-malaikah al-Quran, bila malaikat ni dengar bacaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka mereka kata apa? Tuba li ummatin yanzilu haza alaihim. Alangkah baiknya, alangkah beruntungnya mana-mana umat yang diturunkan surah ini pada mereka. Okey, ataupun watuba li alsinatin tatakallamu bihadza. Alangkah beruntungnya, alangkah hebatnya, baiknya orang-orang yang membaca ayat-ayat ini. Okey. So hebat. Ini antara riwayat yang dibawa datang menceritakan tentang kelebihan surah Taha dan surah Yasin. Walau bagaimanapun Al-Bukhari kata apa? Hadis ni mungkar. Namun kena hati-hati sebab mana-mana kitab tafsir dia akan bawa datang riwayat ni. Okay, cuma kita kena tahu bahawa status riwayat ni, sebab ada kitab tafsir yang bagi tahu. Dia bagi tahu hadis ni, macam Ibn Katsir bagi tahu hadis ni status dia macam mana. Ada seorang perawi dia nama Ibrahim ada masalah. Okay, sebab riwayat ni semuanya bersumberkan kepada dia ni seorang je. Okay, orang tak dengar riwayat ni daripada orang lain melainkan daripada Ibrahim ni seorang je. Okay, lalu Ibrahim ni pula bermasalah, sangat bermasalah. Okay, so dia punya periwayatan dia, percakapan dia, pertuturan dia orang tak boleh nak terima. Okay, macam mana kita nak terima riwayat dia terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu Al-Bukhari kata mungkar. Bahkan Ibn Hibban dia kata apa? Maudhu'. Tak boleh pakai langsung hadis ni. Hadis ni adalah palsu.
Pihak Nasai kata dhaif, dia sangat-sangat lemah. Okey. So walaupun disebutkan nama surah ni, Allah Ta'ala baca surah Taha. Kalau sahih riwayat ni, maka surah Taha adalah antara surah yang Nabi SAW namakan dia. Tetapi riwayat ni riwayat yang mungkar, tak boleh pakai. Maka nama surah Taha adalah tauqifi, daripada ijtihad para sahabat ataupun para ulama selepas kedatangan Nabi SAW. Okey. So surah Taha ada 135 ayat. Ayatuha mi'atun wa khamsun wa thalathuna ayat. 135 ayat. Dan surah Taha adalah surah Makkiyah. Walaupun ada sebahagian daripada para mufassir ataupun para ulama mengatakan bahawa surah Taha ni ada sebahagiannya ayat-ayat Madaniyah. Ada sebahagiannya ayat-ayat Madaniyah, tetapi bila kita nak memberi satu hukum terhadap sesuatu, maka kita bagi hukum secara umum. Okay? Sebab tu bila kita jumpa, macam contoh, kita jumpa dengan orang-orang Syiah. Syiah ni dia ada banyak, dia punya faction dia. Ada Syiah Rafidah, ada Syiah Ithna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada apa lagi? Ismailiyah. Banyak nama Syiah ni. Kalau kita nak bincang dia punya faction dia banyak. Dan ada faction yang hampir dengan ahli sunnah. Bukan semua Syiah ni beriman kepada akidah hulul, Tuhan menjelma dalam badan ayatullah ni. So yang beriman dengan benda tu, kita kata ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada Syiah yang masih beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia punya dia punya khilaf dia dengan kita adalah pada beberapa perkara. Antaranya dia mengutamakan Ali bin Abi Talib berbanding dengan 3 khalifah yang pertama. So itu antara dan kalau kita kata melebihkan, walaupun itu mengingkari ijma' para ulama, tetapi tidaklah sampai mengeluarkan mereka daripada itar ahli kiblah. Masih lagi mereka ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita cerita tentang Syiah, kita nak kata apa? Takkan nak cerita Syiah ni okey, Syiah ni tak okey, penat kita. Lalu bila dapat satu istilah nama dia Syiah, terpaksa keluarkan satu hukum umum. Maka kita kata Syiah ni adalah orang yang mengingkari ahli sunnah wal jamaah. Ataupun bila nampak yang lebih dominan dalam Syiah ni adalah Syiah Rafidah. Yang mana mereka ni beriman kepada hulul, Tuhan menjelma dalam badan dia punya supreme leader dia. Maka kita kata Syiah ni adalah orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di dalam orang-orang Syiah tu individu tertentu yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang duduk dengan satu kaum, yang cuba menyerupai dengan sesuatu kaum, kita hukumkan sekali, fahuwa minhum. Sama juga dengan surah Taha. Walaupun dalam tu ada ayat-ayat tertentu yang dikatakan turun selepas hijrah Nabi SAW, tapi oleh kerana yang lebih dominan ataupun majoriti ayat dalam surah Taha adalah ayat yang turun sebelum hijrah, maka kita kata surah Taha adalah surah Makkiyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Taha dengan Taha. Dan kita dah ceritalah tentang Taha tadi. Dan ia adalah satu bentuk cabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun bagi orang yang berpandangan bahawa ia bermakna ya rajul, Allah Subhanahu Wa Taala sedang khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai rajul, wahai seorang lelaki, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca dulu. Lupa nak baca Quran. Semangat bercerita sampai tak baca. Kita nak baca dulu ayat 1 sampai ayat 8. Boleh ke? Boleh ya? Okey. Saya dah penat cerita mukadimah surah. Siapa nak tolong baca? Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Kita dengar ayat nombor 1 sampai ayat nombor 8 insya-Allah. 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Okey, sampai situ. Okay. Terima kasih. Masya-Allah. Okey, bacaan yang baik, masya-Allah, masya-Allah. Okey. Taha, sadaqallah. Taha. Macam mana kita nak tahu berapa harakat kita nak panjang? 4 ke, 5 ke, 6 ke, 2 ke? Macam mana kita nak tahu? Baru sebut masa kaf haya ain sad hari tu. Macam mana? Ini khilaf banyak sangat ni. Ejaan dia. Okey, kita eja dia. Okey, kalau satu huruf tu ejaan dia melibatkan 3 huruf, maka kita panjangkan 6 harakat. Okey, tapi kalau ejaan dia terdiri daripada 2 huruf macam contoh ta, kita nak eja dia ta alif ta. Okey, ataupun ha. Okey, ejaan dia dalam bahasa Arab nak sebut dia ha. Okey. So ini ada 2 huruf, ada 2 huruf. So ejaan yang 2 huruf maka kita bagi dia 2 harakat. 2 harakat. Okey. Tapi kalau ejaan dia 3 macam contoh lam, ejaan dia lam. Okey. Yang ini kita bagi dia 6 harakat. Boleh Okey. Taha. 2 harakat Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, masya-Allah. Okey. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Okey, huruf kha. Bila kita sebut huruf kha, maka pastikan jaga dia punya ketebalan dia. Okey, first kali jaga makhraj dia dulu. Makhraj ha adalah permulaan kita punya kerongkong kita. Okey, di mana permulaan ni dia ada angin keluar masuk, maka kena ada bunyi angin. Sebab kalau tak ada angin dia akan jadi qaf. Okey, liman yakhsha. Okey, yakhsha. So kita tak dapat dengar bunyi kha. Yang kita dengar bunyi yang hampir dengan dia iaitu bunyi qaf. Okey, lalu nak bezakan antara kha dengan qaf ni maka anginkan dia. Yakhsha. Okey, sambil kita jaga ketebalan dia. Okey, liman yakhsha. Okey, dan kha bila mati ada apa pada dia? Kha bila mati ada apa? Ada hams. Okey, maka pastikan lepaskan angin dulu. Okey, yakhsha. Okey. Tanzilan. Okey, kita jaga dengung kita. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Masya-Allah. Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa tak baca i ke u ke? Sebab alif lam. Okey, apabila hamzah wasal selepas dia ada lam, maka kita sentiasa mula dengan baris atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aywa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Masya-Allah. Wa in tajhar, jaga huruf jim ya. Huruf jim tak boleh ada apa? Angin. Okey. Jangan jadi si. Wa in taj. Taj dan nak taj. Okey. Jaga jim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra. Okey, ra dekat sini, ra ada sabdu, ada 2 ra. Okey, apa status dia? Dua-dua tebal ke, dua-dua nipis ke, satu tebal, satu nipis ke? Satu tebal, satu nipis. Ra yang pertama tebal ke nipis? Nipis, maka nipiskan ra yang pertama. Ya'lamu sir. Senyumkan. Okey, ra yang kedua tebal, sirra. Okey, ra yang kedua jangan senyum pula. Okey, ya'lamu sirra wa akhfa. Okay, dan jaga-jaga tempat pertemuan tebal dan nipis. Tadi yakhsha, ya nipis, kha tebal. Sini wa akhfa, hamzah nipis, kha tebal. Senyumkan hamzah a, wa a, kemudian kha kita tebalkan, wa akhfa. Okay. Allahu la ilaha illahu. Okay, bila kita berhenti dengan 2 harakat. Sebab apa? Waw yang asal dia baris atas, bila kita matikan dia, dan sebelum ni pula datang huruf yang berbaris depan, maka dia jadi huruf
mad. Okey, huruf mad 2 harakat. Illahu. Okey, jangan berhenti. Ramai berhenti Allahu la ilaha illahu. Dia hu je. Tahulah kalau dia nak berzikir kan. Inilah asal zikir dia. Allahu la ilaha illahu. Okey. Apa sebab bagi mereka kata Allahu la ilaha illahu. Okay, Allah ni tidak ada Tuhan melainkan hu. So sebab tu mereka berzikir dengan hu. Okey, cuma kita berhenti dengan 2 harakat. Dia orang kalau nak zikir pun banyaklah 2 harakat kan. Hu. Lahul asmaul husna. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada asmaul husna. Yang ini nanti kita tengok macam mana Allah Ta'ala lepas datangkan Allahu la ilaha illahu, Allah Ta'ala datangkan lahul asma'ul husna. Okey. InsyaAllah bacaan yang baik insyaAllah. Okey, baik, kita balik kepada ayat kita. Ayat yang pertama, Taha. Okey, Taha. Kita nak sebut Taha 2 harakat ke 4 harakat, 6 harakat, kita kena tahu. Dan bila kita nak tahu benda ni, maka dia tak boleh main teka. Dia kena ambil secara riwayatan. Sebab tu satu benda yang bagus saya tengok tadi, ada sanad bacaan Al-Quran riwayat sampai kepada Nabi SAW. Okay, daripada bacaan yang kita baca macam contoh Hafs an Asim, Hafs bin Sulaiman an Asim, maka dia bersambung dengan Nabi SAW melalui 2 jalan, iaitu jalan Abdullah bin Habib Al-Sulami dengan jalan Zir bin Hubaish. Okey, so itu jalan yang biasa kita ambil dalam bacaan kita, bacaan Hafs an Asim. Dan ini yang terbaik. Kita tak nak baca Al-Quran, kita antara kesilapan kita bila kita belajar baca Al-Quran, kita baca secara fonetik. Fonetik ni apa dia? Ikut bunyi. Apa orang baca kat kita, kita pun dengar, oh bunyi dia macam gini, bunyi dia macam ni. Itu antara kesilapan. So bila kita baca, kita kena tahu makhraj huruf ni kat mana, sifat dia apa, baru kita boleh memberikan pada huruf ni hak dia. Okay, sebab kalau kita dengar secara bunyi je, maka kita akan try and error. Oh, bunyi ni kena, bunyi ni tak kena. So macam mana kita nak tahu bacaan mana yang okey, bacaan mana yang tak okey? Kita tak tahu, mesti kena ada asas dia, sandaran dia mesti kena ada. Sebab tu kena belajar makhraj, kena belajar sifat. Dan nak belajar benda ni bukan hanya ambil je mana-mana, ni makhraj dia, ni sifat dia. Mesti kena lalu daripada orang yang ambil daripada Nabi SAW. Nabi ajar macam mana ketebalan, nipis, 2 harakat, 4 harakat, panjang, pendek. Okay, sebab kalau ikut bahasa Arab je, ada tak orang yang kata baca unzuru ilas sama? Ada tak? Tak ada. Orang Arab unzuru ilas sama, semua pendek. Tapi bila dalam Al-Quran kena panjang, unzuru ila sama. So dia ada as-sama tu 4 harakat kan? 4 atau 5 ataupun 6 harakat. So bacaan Al-Quran mesti kena ambil daripada Nabi SAW. Sebab kita penat. Kalau kita baca secara biasa pun, belajar dengan guru mana-mana pun, penat juga belajar. Okay, daripada penat yang tak tentu betul atau tidak, baik ambil penat yang confirm. So ambillah penat yang confirm. Pergilah belajar bacaan Al-Quran dengan riwayah ataupun dengan bersanad. Okey, Taha. Okey, ya rajul, ataupun cabaran Allah Subhanahu Wa Taala pada orang kafir Quraisy. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Okey. Ada riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang sebab turunnya ayat ni, tapi semua riwayat-riwayat ni riwayat yang lemah. Okey, namun riwayat ni ada satu persamaan. Apa dia? Di mana riwayat-riwayat ni menceritakan tentang bahawa ayat ini datang disebabkan kata-kata orang kafir Quraisy. Okey, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dan kemudian difardukan salat kepada Nabi SAW dan para sahabat. Lalu Al-Quran ini dibacakan di dalam salat. Okey, lalu orang-orang kafir nampak, ingatkan Al-Quran ni nak saja-saja je turun ataupun untuk bacaan masa lapang. Okay, tapi Al-Quran ni kena baca dalam solat. Lalu jadi satu bebanan kepada orang Islam. Okay, lalu An-Nadhr bin Al-Haris, Abu Jahal, mereka mengulangi kata-kata ni. Okay, dia kata, Ibn Abbas menceritakan, hadis daripada Ibn Abbas, ni antara benda yang kita kena aware. Okay, bila cerita tentang ayat, yang mana bukan makna ayat, penceritaan tentang sebab turun ayat, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ini kena cek banyak kali. Okey, sebab antara orang-orang yang selalu menjadi mangsa pendustaan dalam tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Okey, so bila ada riwayat daripada Ibnu Abbas, kena cek sahih ke tak sahih. Benda yang datang daripada Ibnu Abbas. Yang lain pun kita cek juga. Tetapi kekejaman ataupun kezaliman terhadap Ibnu Abbas ni dia sangat hebat. Saya sampaikan ada satu kitab yang menghimpunkan riwayat-riwayat, tafsir-tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang majoritinya adalah sama ada palsu ataupun dhaif. Ya, Fairuz Abadi dia ada himpun satu kitab nama dia Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas. Dia kata ni riwayat-riwayat semua datang tentang tafsir-tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang majoritinya kebanyakannya adalah riwayat-riwayat yang dhaif ataupun tak disandarkan, tak boleh disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu An-Nadhr Ibn Haris mengatakan bahawa Al-Quran ini datang sebagai satu bebanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okay, antara sebabnya ialah mereka ni tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Okay, Nabi bangun pada waktu malam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara hobi ataupun adat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila nak baca Al-Quran, Nabi akan baca dekat Kaabah. Sebab surah ni surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebab tu orang-orang kafir ni dia bukan tak tahu Al-Quran ni betul. Dia bukan tak tahu Al-Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ni tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak baca Al-Quran dalam ibadah malam Nabi akan pergi ke Kaabah untuk baca Al-Quran. Nabi salat menghadap ke arah Kaabah, dan pada masa yang sama solat menghadap ke arah Syam. Dua kiblat serentak ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. So mereka selalu curi dengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mereka tahu. Okey, cuma nak timbulkan isu, lalu mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, qiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qiyam yang sebaik-baik qiyam, sampai Aisyah kata hatta tatawaram qadamah, hatta tatafattar qadamah, sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak ataupun merekah. Okey, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Nabi gile-gile guna kaki. Maksudnya kalau kita solat, bila satu kaki bengkak, kita condong ke arah sebelah kaki yang lain. Okey, lalu orang-orang kafir ni bila tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat macam tu, maka dia kata, tengok Al-Quran ni datang jadi bebanan kepada Muhammad. Solat ni datang untuk jadi bebanan kepada orang Islam. Lalu Allah Ta'ala datangkan ayat ni, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Okay? Kami tidak menurunkan nafiyah. Ma tidaklah kami turunkan anzalna. Ni pun satu lagi. Okay, bila kita nak bercerita tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sebab kita tengok pentafsiran Al-Quran sekarang ni banyak dah langgar kaedah bahasa Arab. Okay, antara sebab dia adalah kerana sukanya orang pada tadabbur. Okay, orang minat pada tadabbur Al-Quran, dan ia sangat bagus. Minat tadabbur Al-Quran ni sangat bagus. Tetapi nak tadabbur Al-Quran, kita kena tadabbur benda yang betul dulu. Kalau makna dia tak betul, kita tadabbur pelik. Macam contoh kan, orang antara benda saya selalu dengar bila dengar majlis-majlis ilmu kan. Okay, orang selalu cerita tentang tuntutlah ilmu walau bis-sin. Utlubul ilma walau bis-sin. Carilah ilmu sampai ke negeri China. Lalu dibenakan di atas riwayat ini hukum-hukum. Nabi suruh pergi China pasal apa? Bahasa dia susah, jarak dia jauh. Semua hukum-hukum dibina atas riwayat ni. Tapi riwayat ni palsu. Macam mana Nabi SAW boleh kenal ada negara nama dia Sin? Okay, sedangkan tak tahulah bila terbentuknya sebuah negara. Kalau tak sebelum tu mana ada nama dia Cina. Nama dia semua pakai dinasti. Nama dia punya raja-raja, maharaja dia. Mana ada Sin lagi. Tapi datang riwayat ni, dibenakan di atas riwayat ni. Lalu orang pun tadabbur hadis berdasarkan riwayat ni. Sedangkan riwayat ni palsu. Okay, so sayang tak kita kalau kita tadabbur. Tambah lagi kalau kena dekat ayat Al-Quran. Orang bagi tafsiran Al-Quran dengan tafsiran yang kurang tepat. Lalu kita bina tadabbur kita di atas tafsiran yang kurang tepat. Okey, maka kerana itu kita kata kita kena kembali semula. Sebelum tadabbur Al-Quran, dia mesti lalu proses dia. Proses yang paling besar adalah belajar bahasa Arab. Ni dulu sebelum tadabbur. So kalau tak ada bahasa Arab, mana kita nak tahu tadabbur ni betul ke tidak? Ustaz depan ni, tengok ustaz macam kopiah cantik dah. Nanti tunggulah saya pakai serban besar sikit. Mungkin lagi power sikit padu dia punya ni. So mana kita nak tahu betul ke tidak? Ustaz ni cerita okey ke tak okey, bertepatan dengan Nabi SAW ke tidak?
Tapi bila kita ada maklumat tentang bahasa Arab, kita tahu perkataan ni makna dia apa. Kita boleh bezakan mana fi'il, mana isim, mana kata nama, mana kata perbuatan. Paling kurang ada asas dalam bahasa Arab. Okay, baru kita boleh tadabbur Al-Quran. Dengar bacaan Al-Quran, kita dengar, oh perkataan ni maksud dia sekian. So Allah Ta'ala tengah bercerita tentang syurga, jannah. Bila kita tahu jannah tu maksud dia syurga, kan sedap kita nak dengar tadabbur kan. Bila kita tahu nar maksud dia neraka, baru kita boleh tadabbur. So permulaan dia adalah bahasa Arab. Okay, so antara kepentingan bahasa Arab, ma ni. Mim alif, ma. Dalam bahasa Arab, ma ada 10 makna. Okay, ada ma dengan makna mausulah, ma dengan makna yang, ma dengan makna tidak. Okay, ma dengan makna jangan. Okay, so ma ni ada 10 makna. So kita nak tahu ma ni mana satu. Okay, maka perlu kepada kita untuk tahu bahasa Arab. So ma dekat sini, ma an-nafiyah, Allah Subhanahu Wa Taala menafikan. Okey, ma tidaklah, anzalna, kami turunkan Al-Quran. Okey, so Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so bila turun ni maksudnya daripada atas ke bawah. Okey, maka sebab tu kita kata bila tanya Allah Subhanahu Wa Taala dekat mana, kita kata Allah Taala dekat atas. Antara buktinya adalah kerana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala daripada atas dan ia kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, daripada atas Allah Ta'ala turunkan alaika. Al-Quran ini diberikan kepada kamu, kepada Nabi SAW. Ma anzalna alaikal Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan benda yang Allah Ta'ala turunkan ini, kalam Allah Ta'ala ini dinamakan sebagai Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Okay, ada isyarat kenapa Allah Ta'ala namakan dia Al-Quran. Allah Ta'ala tak namakan dia dengan nama-nama lain. Okay, sebab Al-Quran ni dia ada makna-makna dia. Padam ya. Ini dah macam buat matematik pula. Okay. So bila kita tahu makna Al-Quran, kita dah tahu macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran daripada Al-Quran daripada qara'a. Al-Quran daripada qara. Al-Quran daripada qarana. Okay. So ini 3 makna Al-Quran. Okay. Al-Quran dengan makna qara'a. Qara'a maksud dia baca. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan Al-Quran kepada kita, antara benda yang kita kena buat terhadap Al-Quran, tanggungjawab kita, hak kita pada Al-Quran adalah untuk baca dia. Buka Al-Quran, baca. Sama ada baca secara tilawatan, okay, baca sebut huruf-huruf dia macam musabaqah yang tengah berlangsung sekarang dekat mana? Johor. Musabaqah Al-Quran. PWTC. Kita pun tak follow, malu ya. Okey, qara'a. Okey, qara'a dengan makna baca, tilawah, baca. Ataupun qara'a dengan bacaan secara secara apa? Bukan pendengaran, bacaan secara dengan minda, dengan akal. Dipanggil apa? Bukan memorize. Kita baca, bukan baca sebut perkataan ni. Bukan dia bukan baca dalam hati. Dia ada, kalau kita buka buku, kita baca saya nak, dan satu lagi jenis bacaan adalah bacaan untuk kita tahu makna dia. Apa benda bacaan tu? Bukan terjemahan. Bacaan secara, yalah macam dalam hati lah. Pemahaman. Bacaan pemahaman. Macam tu. Ya, dia ada perkataan dia, saya tak jumpa. Bacaan, dia ada bacaan yang literally bacaan. Kita membaca satu-satu, sebut huruf-huruf dia, perkataan dia. Dan ada bacaan-bacaan dengan pemahaman. Ya. Okay, so itu bacaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran datang dengan makna qara. Apa maksud qara? Qara, kalau perkataan yang biasa kita dengar, qaryah. Okay. Qaryah ni kenapa dinamakan qaryah? Sebab dia menghimpunkan orang-orang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Lalu dihimpunkan dan ditubuhkan satu kampung. Okay, ada orang daripada Amerika, daripada Eropah, daripada Malaysia. So dikumpulkan dan ditubuhkan satu Taman Tun Dr. Ismail. Contoh. Okay, so dinamakan sebagai qaryah. Okay, qaryah kerana ada himpunan-himpunan. Apa himpunan yang ada dalam tu? Ada himpunan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah umat terdahulu. Apa lagi? Benda-benda
perintah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala semua dihimpunkan di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, kalau kamu nak cari, kalau kita nak cari benda yang lengkap, pembacaan dia lengkap, meliputi semua seluruh kehidupan kita, apa yang kita perlukan, maka kita hanya perlu kepada satu buku sahaja, iaitu Al-Quran Karim. Okey. Kemudian qarana, Allah Subhanahu Wa Taala datang. Qarana apa maksud dia? Bukan virus. Ya, corona ni maksudnya ada bersama-sama. Okey. So qarin ni benda yang sentiasa mendampingi kita, sentiasa bersama-sama dengan kita. So Al-Quran ini dinamakan corona kerana setiap Al-Quran, setiap ayat Al-Quran ni dia ada kaitan antara satu sama lain. Mereka ni seolah-olah bergerak bersama-sama. Okey, sebab tu bila kita nak faham Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran, dia mesti kena kaitkan ayat Al-Quran ni dengan ayat lain. Okay, sebab ayat ni, mungkin ayat ni secara umum tapi didetailkan dalam ayat lain. Okay, ayat ni mungkin dia sentuh dari satu sudut, datang ayat lain, benda yang sama, bentuk yang sama, penceritaan yang sama, tapi disentuh daripada sudut yang lain. So ini tiga perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bila datang ke perkataan Al-Quran itu, maka tiga benda ni lah yang kena kita fokus pada dia. Okay. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Asy-syaqawah maksudnya lawan kepada sa'adah. Sa'adah ni kebahagiaan, kegembiraan. Asy-syaqawah lawan dia. So tak jumpa perkataan juga. Apa maksud lawan kepada kebahagiaan, kegembiraan? Kesengsaraan. Okay. Beban. Allah Taala tidak datangkan Al-Quran untuk beban. Sebab tu diwajibkan pada kita hanya baca Al-Fatihah sahaja dalam solat. Okay, itu pun bagi orang yang tak boleh baca Al-Fatihah, maka diringankan, bacalah ma tayassara ma'aka minal Quran. Okay, tapi yang difardukan hanya Al-Fatihah, rukun dalam solat. Okay, ada pun selepas Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah bagi kita untuk baca. Okay, sebab tu kita jangan, kadang-kadang ada orang dia kritik imam. Imam cuba baca surah panjang, lepas tu tersangkut. Bila dia sangkut, imam baca qul huwallahu ahad. So orang kata, apa imam baca qul huwallahu ahad? Carilah surah lain yang sama power juga dengan surah baca tadi. Okay, tapi bila kita tahu bahawa sunnah Nabi SAW, bila bahkan bukan sunnah ni, perintah Nabi SAW, bukan hanya sunnah semata-mata, tapi perintah Nabi SAW, baca yang mudah bagi kamu untuk baca. Kalau mudah qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Jangan bebankan diri kita dengan beban yang tak perlu. Allah Ta'ala kata, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama ni bukan datang untuk bebankan kamu, tapi hanya untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan, melainkan illa tazkiratan, sebagai satu tazkirah, sebagai satu peringatan. Okay, sebab manusia ni, macam kita cerita, kalau kita biarkan manusia ni tanpa pengaruh-pengaruh luar pada dia, nescaya dia akan membesar dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan percaya pada Tuhan yang satu. Tapi kerana ada gangguan daripada syaitan, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku ciptakan hamba-hamba aku ni semua hunafa, hati dia orang bersih, suci. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Semua kalau kita biarkan baby-baby ni membesar, semua akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana adanya iblis dan syaitan yang dah janji pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masukkan anak-anak Adam semua dengan dia. Dia tak nak masuk neraka seorang-seorang. Okay. Alone apa? Dia forever lonely dalam neraka. Dia tak nak seorang-seorang, lalu dia nak ada kawan-kawan dia. Okay. Dan kawan-kawan dia siapa dia? Manusia ni lah, anak-anak Adam ni lah, dia akan tarik masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan-syaitan inilah yang menyebabkan manusia lari daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlukan kepada orang nak remind balik, orang nak sebut balik. Okey, kembalikan semula pada jalan Allah Taala. Inilah tazkirah. Okey, so tazkirah, jangan pula bila ada sesi tazkirah cerita tentang saya pergi memancing minggu lepas, saya pergi makan ikan bakar. So tak tercapai maksud tazkirah. Okay, tazkirah ni kita nak kembalikan. Tapi kalau dia nak cerita tentang kehebatan ikan tu, bila dia makan tu dia jumpa benda-benda hebat dalam ikan tu, itu cerita lain lah. Tu boleh cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi bila ada tempoh tazkirah, maka
Dan tazkirah ni pula peringatan kalau kita tengok Nabi SAW, kita masalah tazkirah kita adalah kerana lama. Kelas pun tengok 1 jam setengah untuk kelas. Okay, sedangkan kalau kita tengok tazkirah Nabi SAW adalah tazkirah yang ringkas dan padat. Pernah tak kita baca riwayat hadis Nabi SAW, sahabat cerita berjela-jela Nabi SAW sebut? Tak ada, melainkan pada khutbah Hajjatul Wada'. Okey, itu je panjang Nabi SAW cerita. Ada pun khutbah Nabi SAW yang lain, kadar panjangnya adalah kadar kita baca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafiruna hadha syai'un ajib. So kadar baca surah Qaf itulah kadar tazkirah, khutbah, kuliah Nabi SAW. Ya Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Kana Nabi SAW yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi SAW bila nak bagi tazkirah, nak bagi peringatan, Nabi tengok dulu keadaan orang depan Nabi SAW. Okay, kalau keadaan lepas subuh, tengok orang semua bekerja-kerja nak pergi kerja, tak payahlah panjang-panjang. Ataupun kita tengok sekarang Zuhur masuk awal, panjangkan sikit khutbah, tak apalah. Tapi kalau Zuhur masuk 1:30, 1:35, ada orang kena masuk office pukul 2, tak payahlah bagi panjang-panjang. Okay, tengoklah keadaan dan kesesuaian. Okay, tapi secara umumnya tazkirah Nabi SAW adalah tazkirah yang pendek dan padat. Kena pada tajuk dia, tazkiratan. Okay. Al-Quran ini datang adalah untuk memberi peringatan kepada benda yang manusia dah sedia tahu. Liman yakhsha. Okay. Namun yang menerima peringatan ini, siapa dia? Liman yakhsha. Pada orang-orang yang dalam diri dia ada apa? Khasyah. Yakhsha daripada perkataan khasyah. Khasyah ni maksud dia apa? Takut. Dan kita kata dalam bahasa Arab, takut ni ada banyak perkataan. Khauf pun takut, ru'b pun takut, rahab pun takut, khasyah pun takut. Tapi apa keunikan khasyah berbanding dengan ketakutan-ketakutan yang lain? Okey, khasyah ini adalah ketakutan yang menyebabkan kita nak beramal, nak melakukan ibadah, nak melakukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab khasyah ni dia tidak datang melainkan dengan ilmu. Okey. Kenapa kita ada manusia-manusia yang tak takut buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab hilang pada dia ilmu. Okey, dia tak tahu Allah Taala memerhatikan dia, ataupun dia terlalai sekejap daripada ingat bahawa Allah Taala memerhatikan setiap perbuatan dia. Okay, sebab tu Allah Taala sebut apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang ada khasyah dalam diri dia, yang ada ketakutan dalam diri dia, okay, yang Allah Taala kata orang ini yang dapat manfaat daripada tazkirah Al-Quran, apa dia? Para ulama. Okay, dan para ulama dekat sini bukanlah ulama kena naik taraf sampai ulama baru boleh dapat faham makna Al-Quran, tidak. Tetapi orang yang ada dalam diri dia ilmu. Okay, kenapa? Apa tujuan kita belajar, datang ke kelas-kelas ni, hari-hari datang pergi kelas-kelas belajar ilmu? Sebab nak dapat benda yang boleh menyebabkan kita fokus pada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kadang-kadang orang datang kelas tadabbur dia tak dapat rasa. Okay, dia pergi masuk kelas fiqah pun dia tak dapat rasa. Tapi bila dia masuk kelas sirah, tengok. Dia boleh menjiwai sirah tu sampai bila balik pun dia tak nak tinggal. Dia solat pada waktu dia, semua ibadah-ibadah sunat dia buat. Okay, so ini yang kita nak. Okay, bukan semata-mata datang balik, saya pergi kelas ustaz tu, saya pergi kelas ustaz ni. Ni tazkirah yang tidak mendatangkan hasil. Okay, tidak mencapai matlamat tazkirah. Okay, sebab tazkirah ini memberi peringatan untuk kita kembali semula pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kadang-kadang kita berbangga, macam contoh saya ustaz. Okay, bila kita cerita pada orang, kadang-kadang kita rasa bangga bila kita tengok ada orang bila kita bercerita boleh menangis. Boleh yalah, kalau sesi motivasi dengan budak-budak kan. Yang kadang-kadang kita cerita budak-budak menangis apa semua. Tapi kita tak nak menangis tu. Menangis tu bukan matlamat untuk kita kata tazkirah tu tercapai. Tetapi apabila kita mampu balik tu solat jaga, balik tu takut buat dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala, itu baru datang cerita bagi tahu, ustaz, alhamdulillah dengan tazkirah ustaz saya dapat elak daripada buat dosa dan maksiat. Yang tu kita gembira.
Tapi kat sini menangis-nangis, balik rumah subuh pun tak bangun. Susah. Susahlah. So tak tercapai makna tazkirah. Okay? Dan kita perbanyakkan majlis ilmu. Kenapa? Sebab turning point orang ni dia lain, berbeza. Ada orang kena dengan ustaz ni dia okey. Kena ustaz ni dia boleh menjiwai, dia boleh jadi seorang hamba Allah Taala yang baik. Ada orang dia tak kena. So dia pergi try kelas lain. Banyakkan kelas supaya kita dapat cari al-hikmah dhallatul mu'minin. Benda hikmah ni, wisdom ni, benda orang beriman yang hilang. Dia tak tahu kat mana ada. So carilah dekat mana dia boleh jumpa. Okey. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini dia adalah tazkirah, namun yang boleh dapat tazkirah ini adalah orang-orang yang ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tanzilan daripada perkataan nazzala. Okey. Nazzala, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan. Kita cerita apa kalau setiap fi'il, kata perbuatan dalam bahasa Arab yang ada sabdu, maksud dia berulang kali ataupun banyak kali. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi diturunkan berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Antara sebab dia adalah takhfif, keringanan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau hari ini turun semua haram arak, kena solat, kena apa lagi? Judi tak boleh. Sedangkan benda-benda tu semua benda dah sebati dalam orang Arab, maka akan ada pemberontakan dalaman. Okay, lalu Allah Ta'ala turunkan sedikit demi sedikit. Okay, sebagai takhfif, keringanan kepada manusia. Okay, dan antara lain kenapa Allah Ta'ala turunkan secara munajjaman, secara berperingkat-peringkat, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mana orang kafir tanya, laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Allah Ta'ala datangkan Al-Quran sedikit demi sedikit supaya hati Nabi SAW kukuh, kuat. Nabi tahu ada sokongan daripada Allah Ta'ala, ataupun hati Nabi terikat dengan Al-Quran. Sebab tu kita dengan Al-Quran jangan berlumba nak cepat. Okay, antara benda yang kita rasa sedih, okay, walaupun dari satu segi positif, ialah apabila orang duduk nak menghafal Al-Quran ni, dia nak hafal dalam masa sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Kita tahu masalah dalam Al-Quran ni bukan menghafal. Okay, menghafal ni dia bukan satu isu. Okay, orang yang pandai dia boleh hafal sekejap je. Tapi kenapa diletakkan tempoh? Nabi SAW kata pada para sahabat yang dah power pun, Nabi kata khatamkan Al-Quran dalam masa sebulan. Pasal apa dalam masa sebulan? Okay, sebab nak bagi hati ni sentiasa ada dengan Al-Quran. Nabi SAW kata apa? Lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Al-Quran ni adalah antara benda yang paling senang kita lupa. Okay. Lebih senang untuk tinggalkan kita berbanding dengan unta daripada ikatan dia. Okay. Unta ni kalau kita tak blok dia punya lutut dia akan lari. Tak kira lah kita tambat macam mana pun, dia akan lari. Okay. So Nabi SAW kata Al-Quran ni lagi senang nak lari meninggalkan kita berbanding dengan unta. So kita kata hafalan ni dia tak pernah ada masalah. Kita nak hafal, kita boleh hafal anytime. Nak hafal cepat ke lambat. Tapi kenapa diletakkan lambat? Kenapa diberi tempoh masa? Okay? Dan diberi tempoh masa ni kerana kita nak bagi orang tu duduk dengan Al-Quran, dengar ayat-ayat Al-Quran. So kalau dia macam MACD, hafal 2 bulan, kemudian tak diajar macam mana cara nak menguruskan hafalan dia, nak murajaah, nak ulang hafalan dia, lama kelamaan Al-Quran akan tinggalkan dia sedikit demi sedikit. Macam mana MACD, kita makan berapa minit je dia kenyang. Sekejap je. Kalau kita makan yang full meal, full course meal, berapa lama dia boleh tahan? Okay, makan tengah hari, malam tak payah dinner. Okay, tapi kalau makan MACD, baru 2 jam, dah lapar balik. Okay. Tanzilan, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala turunkan berperingkat-peringkat. Daripada siapa? Mimman khalaqal arda was samawatil ula. Daripada dia yang khalaqal ard, yang menciptakan bumi, was samawat, dan menciptakan langit-langit al-ula, yang tinggi. Okay. So as-samawatil ula, langit-langit yang tinggi. Okay. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bila kita nak berpegang pada sesuatu, okay, nak ambil buku ni sebagai panduan kita ke, ataupun nak belajar dengan orang-orang tertentu ke, maka kita kena tahu apa kelayakan dia,
ataupun apa kemampuan dia yang membolehkan kita untuk pergi ambil manfaat daripada dia. Maka Allah Ta'ala cerita kat sini, kenapa kamu kena pergi pada Al-Quran? Kenapa kena baca Al-Quran? Kenapa kena ambil hidayah daripada Al-Quran? Kerana yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang menciptakan langit dan bumi. Okay. So Allah Ta'ala dah bagi tahu, mana kita tahu benda Al-Quran ni adalah benda yang sangat hebat. Okay, kerana yang menurunkan dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Panjang cerita ayat ni. Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita ambil sikit. Saya sebutkan ni antara isu besar yang ada dekat Malaysia ni. Okey. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Arshis tawa. Kita bagi makna dulu. Okey. Ar-Rahmanu 'alal arshis tawa. Okey, siapa dia yang menciptakan langit dan bumi ini? Maka Allah Taala kata Ar-Rahman. Okey, kenapa Allah Taala sebut Ar-Rahman? Kerana Allah Taala nak ia disebarkan pada semua manusia. Okey, kalau sebut Allah, ada orang yang tak kenal Allah Taala tu siapa? Okey, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah tu tak semua kenal. Tapi bila disebut Ar-Rahman, maka orang Arab dikenal. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia dah ada seorang yang diberi gelaran Ar-Rahman, Thumamah ibn Asal, daripada Bani Hanifah, orang yang duduk dekat Riyadh. Okay. Pada zaman Nabi SAW ataupun sebelum zaman Nabi SAW, Mekah dengan Madinah ni Mekah ni bukan tanah pertanian. So tapi diorang ni makan gandum, makan roti. So nak dapat gandum tu daripada mana? Okay, zaman dulu mana ada zaman sama ada diorang bawa masuk daripada Rom ke, ataupun daripada Parsi ke, ataupun nak yang lebih dekat lagi. Sebab Rom dengan Parsi jauh, nak kena pergi ambil tu ambil masa. Okay, lalu mereka ambil daripada mana? Daripada kawasan Najd. Najd ni kawasan Riyadh sekarang ni, tengah-tengah Arab Saudi. Okay. Lalu dekat situ ada satu kabilah yang nama dia Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah ni dia ada Thumamah ibn Athal dan ada Musailamah, yang lepas tu dia mengaku jadi Nabi. Okay, kerana kebergantungan orang pada gandum dia menyebabkan layak ni kalau bukan offer jadi MP ke terus offer jadi Nabi. Okay. So Abu Bakar perang lah dengan Musailamah ni. Okay. Tapi sebelum Musailamah ada seorang lagi nama dia Thumamah ibn Athal. Dan Thumamah ibn Athal ni sangat baik. Okay, orang-orang Mekah nakkan gandum daripada dia, dia bagi gandum, dia jual gandum dan dia bagi ekstra lebih, ambil lah. Okay. Dan kerana baiknya dia, kerana dia seorang jawad, seorang pemurah, maka dia digelar sebagai Rahman. Ma na'rifur Rahman illa Rahman al-Yamamah. Okay, maka orang-orang kafir Quraisy dia kata kami tak kenal Rahman ini melainkan Rahmanul Yamamah. Okay, maka Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang kafir Quraisy, di sana ada yang lebih layak untuk dapat nama Ar-Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, yang ciptakan kamu, yang bagi rezeki pada kamu, bagi nikmat pada kamu, yang tentukan kebaikan pada kamu, Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila ini antara adat ataupun kebiasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala sebut tentang diri dia, tentang Allah ke, Ar-Rahman ke, Ar-Rahim, Allah Ta'ala akan cerita sedikit tentang diri dia. Okay, dan pada ayat ni Allah Ta'ala cerita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okay, Ar-Rahman 'alal 'arsy. 'Ala di atas. Al-'arsy apa dia? Okey, arash Allah Subhanahu Wa Taala, arash ni tahu singgah sana kan. Okey, dalam bahasa kita boleh gambarkanlah singgah sana ni macam mana. Okey, dan singgah sana singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia duduk di atas benda yang nama dia kursi. Okey, dan besarnya kursi ni lebih besar daripada langit dan bumi. Dan arash kalau nak dibandingkan dengan kursi adalah bagaikan halaqatin ulqiyat fi ardin falah, bagaikan satu cincin ataupun benda besi bulat yang dicampakkan dekat padang pasir. Punya besar, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada itu. Okey. So Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dia alal arsh. Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arsh. Okey. So atas tu dalam bentuk macam mana? Maka Allah Ta'ala kata istawa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala istawa. Istawa dalam bahasa Arab
datang dengan membawa maksud irtafa'a. Okey, irtafa'a maksudnya naik ke atas. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy. Apa maksud dia? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala tak kata Allah Subhanahu Wa Taala duduk atas arasy. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Allah Taala berada di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala irtafa'a, naik, berada di atas arasy. Macam mana naik Allah Taala naik duduk berada di atas arasy? Tak ada orang pernah tengok. Lalu soalan tu kata Imam Malik bin Anas, was su'alu anhu bid'ah. Jangan tanya soalan-soalan ni. Okey. So yang kita kena beriman, Allah Taala bagi tahu pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasy, bukan duduk atas arasy. Sebab bila kita kata duduk, maka ada sebahagian orang dia beranggapan, okey, walaupun kita kata duduk tu tak semestinya duduk. Ada orang yang duduk tapi dia duduk tak kena pun atas kursi. Okey. Tapi nak bagi tahu, kadang-kadang dia ada waham bila kita kata Allah Taala duduk atas arasy, walaupun sebahagian salaf terjemahkan perkataan istawa dengan makna jalasa. Okey, tapi bila kita kata duduk, maka dia seolah-olah menggambarkan Allah Taala perlu kepada arasy untuk duduk. Okey, maka kita kata Allah Taala tak bagi tahu Allah Taala duduk, tapi Allah Taala kata Allah Taala berada di atas. Di atas arasy. Okay, dan itu makna yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Walau bagaimanapun, ada sebahagian daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata istawa dekat sini datang dengan makna istaula, menguasai. Pernah dengar? Okey. Boleh tak kita terima terjemahan ni? Kenapa? Tak boleh tu. Kenapa tak boleh? Takkan kata tak boleh waktu tak baik ni. Kenapa tak boleh? Ya, tapi istaula ni dia adalah dalam bahasa Arab. Okay, dalam bahasa Arab sebahagian orang Arab menggunakan perkataan istawa dengan makna istaula. Lalu didatangkan syair istawa Bishr 'ala al-Iraqi. Apa ayat dia punya belakang tu tak ingat lah. Okay. Istawa, ada sebahagian orang Arab dia gunakan perkataan istawa dengan makna istaula. Okay, maka sebab tu sebahagian orang dia kata, kalau kita kata Allah Ta'ala istawa alal arsh, maka Allah Ta'ala perlu kepada arsh untuk duduk. Okay, sedangkan makna dia punya pemahaman tu salah dah. Okay. Lalu dia ubah pula makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata istawa dengan makna istaula. Istaula maksud dia apa? Menguasai. Apa maksud menguasai? Kontrol. Okay, menguasai itu maksud dia benda yang sebelum dia tak ada kuasa atas dia, dan sekarang baru dia nak menguasainya. Betul tak? Istaula. Itu makna istaula. Dalam bahasa Arab, istaula ni orang yang nak pergi perang. Okay, lalu dia menang dalam perang tu, lalu dia dapat menguasai kawasan tu. So itu makna istaula. Boleh tak kita kata pada Allah Ta'ala istaula? Tak boleh. Maksudnya kita nak bagi tahu bahawa arasy tu sebelum tu Allah Ta'ala tak menguasai dia. Okay, tapi tiba-tiba lepas cipta langit dan bumi, baru Allah Ta'ala berjaya menguasai arasy. Dan ini kalam-kalam yang sangat berbahaya. Okay, sebab tu kita tolak orang yang mengatakan bahawa istawa dengan makna istaula, dengan makna menguasai. Sebab dari segi bahasanya pun salah, dan kemudian dari segi periwayatannya, walaupun mereka nak cuba bawa riwayat sampai pada zaman Nabi SAW, tapi tak ada orang pada zaman Nabi SAW yang faham istawa dengan makna istaula. Okay, so dari segi riwayat ni pun tak terpakai, dan dari segi makna dia pun sangat berbahaya bila kita tukar makna istawa dengan makna istaula. Okay, so kita beriman seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Jangan tukar makna istawa dan jangan gambarkan kaifiyahnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy. Okay. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala lahu. Okay. Dalam bahasa Arab, dia ada benda yang sepatutnya duduk dekat belakang. Okay, macam contoh huruf jar. Huruf jar ni, dia tak boleh duduk kat depan. Dia mesti duduk kat belakang. Okay. Macam contoh, Ar-Rahmanu alal arsh. Sebelum alal arsh, dia ada Ar-Rahmanu. Okay. Okay, macam contoh lah. Contoh, kalau kita nak kata pen ni saya punya. Okay, kita kata li al-qalam ke
ataupun al-qalam li. Okey, dalam bahasa Arab. Okey, kita nak sebut, boleh tak kita sebut li al-qalam? Okey, pen ni milik saya. Dia tak kena. Okey, walaupun boleh tapi dia tak kena. Okey, biasa kita sebut al-qalamu li. Pen ini saya punya. Okey. So ini huruf jar biasanya duduk dekat belakang. Okey, zahab tu ilal madrasah. Azhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Ilal madrasah azhabu. Okey tak? Makna orang faham tapi jarang digunakan dalam bahasa Arab sebab huruf jar dia akan duduk dekat belakang. Okey. So apa jadi kalau huruf jar duduk kat depan? Huruf jar bila dia duduk kat depan, dia membawa maksud al-hasr. Al-hasr ni apa dia? Al-hasr. Al-hasr ni maksudnya hanya itu sahaja. Tak ada yang lain. Okey. Bila Allah Ta'ala mulakan lahu, lam adalah huruf jar. Lahu ma fis samawati wal ardi. Sepatutnya ma fis samawati wal ardi lahu. Okey. Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Itu ayat bahasa Arab yang asal. Apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dikedepankan huruf jar, lahu ma fis samawati wal ardi, maksudnya semua yang ada di langit dan bumi hanya milik Allah Ta'ala. Tak ada orang lain yang memiliki benda yang ada di langit dan di bumi. Hanya Allah Ta'ala sahaja pemilik dia. Sama macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa Arab dia adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Itu ayat bahasa Arab dia. Tapi Allah Ta'ala bawa datang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, isti'anah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada pada mana-mana makhluk lain. Okey, sama juga apa yang ada di langit dan di bumi semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, so tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau ada ayat yang mula dengan huruf jar dulu, okay, maka kita tahu bahawa Allah Ta'ala nak bagi tahu benda selepas tu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh? Ya. Kenapa ada waw kecil? Okey. So itu antara riwayat juga. Okey. Riwayat juga di mana dalam riwayat Hafs an Asim, mana-mana hasilah yang berada di antara dua huruf berbaris. Okey, mana-mana hasilah. Hasilah ni maksud dia apa? Hasilah bersambung lagi. Okey, hasilah ni ha yang datang dengan maksudnya ataupun dia. Okey, ha ataupun ha. Okey, yang datang dengan maksudnya atau dia. Okey. Okey, dengan maksudnya atau dia. Okey, lahu miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Okey, lahu. Okey, so ha yang datang dengan membawa maksud dia ataupun ia ataupun nya, dan ha ni pula berada di antara dua huruf berbaris. Okey, maka ha ni didatangkan dengan, kalau baris depan dengan waw kecil, kalau baris bawah dengan ya kecil. Ya, kejap sikit lagi nak ambil. Okey. Okay, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Okay, so Allah Ta'ala bagi tahu semua yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Sebab ada orang dia faham literal. Dia kata kalau kat langit dengan bumi ni, kat langit tu semua milik Allah Ta'ala, kat bumi semua milik Allah Ta'ala. Tengah-tengah tu, maka Allah Ta'ala kata wa ma bainahuma, apa yang ada antara keduanya. Dan apa yang bawah bumi ni? Wa ma tahta thara, dan apa yang berada, thara ni apa dia? Tanah. Okey, thara adalah tanah. Okey, apa yang berada di bawah tanah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, so Allah Taala bagi tahu dulu. Allah Taala tadi khalaqal arda was samawat. Allah Taala cipta langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berada di atas arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Okay. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Okay. Nabi SAW, Allah Ta'ala tengah cerita tentang Al-Quran. Okay, lalu Al-Quran ini antara benda kita sebut tadi, antara tuntutan Allah Ta'ala pada kita untuk kita baca Al-Quran. So nak baca Al-Quran ni nak baca kuat-kuat ke perlahan-perlahan? So maka Allah Subhanahu wa taala kata wa in tajhar bil qawli
fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Okay, kalau kamu baca dengan suara yang kuat ataupun berkata-kata dengan qaul, perkataan, maka Allah perkataan dengan nada yang tinggi ke kuat ataupun perlahan, maka Allah Taala kata fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Taala tahu apa yang tersembunyi dan sir, rahsia, wa akhfa, Allah Taala tahu benda-benda yang disembunyikan. Okey, sebab kadang-kadang manusia ni dia kadang-kadang contoh bila dia buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi kadang-kadang dia ada keinginan nak buat dosa tu lagi. Cuma dia tak cerita benda tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia rasa dia boleh sembunyikan benda tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala kata, walaupun kamu ada ayat yang kamu keluarkan, yang kamu jaharkan, tetapi Allah Taala ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Taala tetap tahu benda yang kamu sembunyikan dan benda yang rahsia, benda yang kamu rahsiakan, dan wa akhfa, benda yang kamu sembunyikan. Okey. So dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak perlu untuk kita naikkan suara tinggi-tinggi. Okay, sebab kalau kita cakap perlahan pun Allah Subhanahu Wa Taala dengar apa yang kita ungkapkan. Macam kita solat contohnya. Okay, solat kita kadang-kadang kita suka dengan solat jahriyah, baca dengan suara, dengar suara. So sampai ke level mana kita nak naikkan suara kita, maka tak perlu naik suara tinggi-tinggi. Okay, bila jadi imam contohnya kan, kadang-kadang baca ya Allah terlalu nyaring, terlalu kuat sampai telinga, tambah lagi yang duduk depan speaker. Itu lagi masya-Allah dia punya ni. So Nabi SAW pernah masuk dalam masjid, tengok sahabat semua baca, berzikir dengan suara kuat, baca Al-Quran dengan suara kuat. Nabi SAW kata apa? Innakum la tad'una kamu tidak tak ingat perkataan belakang dia. Innakum la tad'una maksud dia kamu tidak berdoa, kamu tidak berbicara dengan Tuhan yang tidak mendengar. Okey, kamu berbicara dengan Tuhan yang Maha mendengar. Maka tak perlu nak kuat-kuat baca, kuat-kuatkan suara kita. Okey, dalam doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita tak dengar Nabi SAW berdoa dengan doa yang kuat. Okey, melainkan pada khutbah Jumaat. Hanya pada khutbah Jumaat je sahabat dengar Nabi SAW doa. Yang lain-lain doa Nabi SAW diriwayatkan oleh seorang, dua orang sahabat-sahabat yang ada dengan Nabi SAW. Sebab bukan budaya Nabi SAW doa dengan suara kuat ataupun dengan kata lain doa secara berjemaah. Okay, melainkan pada situasi-situasi yang Nabi pandu pada kita. Contoh bila ada nazilah. Okay, maka dibaca kunut nazilah. Okay, maka kita tahu bila ada nazilah, ada masalah, musibah yang menimpa umat, kita nak pergi perang ke, kita nak berhadapan dengan masalah ke, maka dekat sini kita doa beramai-ramai. Okay, tapi doa-doa lain, ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rayuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak meminta hajat kita dengan Allah Taala, biar kita dengan Allah Taala aja. Okay, biar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Imam-imam dekat masjid dia buat untuk apa? Untuk ajar orang, untuk ajar makmum-makmum yang tak biasa zikir, yang tak biasa baca doa. Okay, dia nak ajar bahawa lepas solat ada zikir, bacaannya begini-begini. Lepas solat boleh nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tetapi sunnah Nabi SAW dalam doa, melainkan ada keadaan-keadaan tertentu, maka doa Nabi SAW adalah sir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang patut kita buat. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Allah Taala dah perkenalkan diri dia sebagai Khaliqul Ard was Samawat, yang menciptakan langit dan bumi. Allah Taala dah perkenalkan diri dia sebagai Ar-Rahman, yang memberi segala-galanya kepada manusia. Allah Taala dah perkenalkan diri dia sebagai Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa di langit dan di bumi milik dia. Dan kemudian Allah Taala bagi tahu siapa dia? Allah. Dialah Allah. Okey, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah, ataupun yang layak disembah.
Allah la ilaha illahu, tidak ada mana-mana Tuhan yang lain yang disembah ataupun yang layak untuk disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagi orang-orang yang kata bahawa boleh berzikir dengan hu, sebab apa? Sebab daripada ayat ni dia kata Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada Tuhan melainkan hu. Nampak? So bagi mereka kata hu ni adalah Allah Ta'ala, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala namakan diri dia sebagai hu. Maka sebab tu mereka berzikir dengan hu. Tapi apa yang mereka tak pandang adalah lahul asma'ul husna. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa bagi Allah Ta'ala ada al-asma'ul husna. Nama-nama Allah Ta'ala adalah nama yang al-husna, yang penuh. Husna ni apa dia? Nama orang. Al-husna, cantik, hebat, apa lagi? Hasan, benda yang semualah yang berkaitan dengan cantik dan hebat ni semua ada dalam makna al-husna. Dengan kata lain, Allah Ta'ala nak bagi tahu nama-nama Allah Ta'ala mesti mengandungi benda yang hebat, benda yang cantik. Lalu kalau kita nak zikir, katalah kita nak zikir, ada orang berpandangan bahawa hu tu adalah nama Allah Ta'ala. So, apa yang unik pada hu ni? Ada tak kecantikan bila orang sebut hu? Tu yang kata hu ni level tak atas lagi ni. Atas lagi je. Dia punya level tu lagi senang nak sebut. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu lahul asmaul husna. So bila kita nak zikir, nak sebut nama Allah Taala ataupun nak bagi Allah Taala tu ada nama dia, kita nak address Allah Taala, mesti benda yang ada husna, mesti benda yang ada kehebatan, mesti benda yang ada kecantikan. So kalau kita kata apa Allah Ta'ala hu, apa kecantikan yang ada pada hu? Kalau kita panggil Allah Ta'ala sebagai Al-Quddus, Maha Suci, tengok ada makna dia. Allah Ta'ala Ar-Razzaq, yang pemberi rezeki, nampak kehebatan Allah Ta'ala. Tapi pada hu ni apa kehebatan yang ada? Tak ada. So bila kita tahu tak ada, maka layak tak untuk ia dinamakan sebagai nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sudah tentu tak layak. Sebab Allah Ta'ala sendiri bagi tahu bahawa nak bagi nama pada Allah Ta'ala, maka al-asma'ul husna. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak pernah bagi tahu pada kita, walaupun Nabi SAW sebut pada kita, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah Ta'ala ada 99 nama, yang mana siapa berdoa dengan nama ni, siapa yang menghayati nama ni, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang pegang nama ni, beramal dengan nama ni, doa pada Allah Ta'ala dengan nama ni, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Tapi soalan dia ialah, mana 99 nama ni? Siapa yang menentukan 99 nama ni? Kita memang kita dah nyanyi dah kan daripada kecil, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illahu. Lalu kita pun anggap 99 yang kita nyanyi tu inilah nama Allah Ta'ala. Tapi bila pergi kat Jordan ke, pergi dekat Madinah ke, pergi dekat Maghribi ke, lain pula. Lain pula dia punya 99 nama. 99 nama ni adalah ijtihad daripada para ulama. Mereka himpunkan daripada ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Ra'uf. So maka mereka menghimpunkan daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Lalu dihimpunkan dan Alim A kata inilah 99 nama Allah Ta'ala. Alim B pula dikumpulkan inilah 99 nama Allah Ta'ala. Dan bila kita nak nisbahkan pada Allah Ta'ala nama, maka kaedah mudah dia, dan itu paling asas, mesti nama yang ada kehebatan, mesti nama yang ada kecantikan. Tak ada nama kehebatan, tak ada kecantikan, maka tak layak untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau makna nama kita tak ada makna, ataupun nama dengan makna yang buruk, kita nak kekalkan nama tu? Tak nak, kita pun nak tukar. So macam mana boleh terima pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya hu, yang kadang kalau kita sebut je tak ada makna langsung pada makna hu. Okay? So Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. So bila Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala ada nama-nama yang cantik dan indah, isyarat daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak kita guna nama-nama Allah Ta'ala ni. Masa bila walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, kamu nak panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun nak berdoa pada Allah Ta'ala, gunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Okay, so kita tengah bawa kereta, tiba-tiba teringat ada hajat kita pada Allah Ta'ala, time tu doa lah pada Allah Ta'ala.
Panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta rezeki, gunakan nama yang sesuai dengan rezeki. Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Wahhab. Okay, panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama yang sesuai dengan apa yang kita nak panggil Allah Subhanahu Wa Taala pada situasi tersebut. Okay. Wallahu taala a'lam. Kita sampai pada ayat yang ke-8. Insya-Allah kita akan sambung pada cerita-cerita yang seterusnya. Lepas ni cantik sikit sebab bukan cantik sikit. Lepas ni ringan sikit sebab banyak cerita je. Cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Wa hal ataka hadithu Musa. Insya-Allah kita akan mulakan cerita Nabi Musa alaihi salam pada pertemuan kita yang seterusnya. Wallahu taala alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.